Okey, sudah. Kereta okey, tak ada masalah. Cuma ni je bateri je dah setahun lebih lah. Dia ni lah, dia dah kong lah. Yalah, sampai masa kan. Okey, sudah rekod. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umul kitab. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ya kena. Ya kena. Siratal Wallah. Okey. Kalau kita boleh refresh balik apa yang kita dah belajar semalam, lebih kurang macam ni lah. Okey. Alright. Flag ni penting. Flag ni dia macam ni. Untuk malam ni saya akan cuba bagi sedikit kronologi lah betapa pentingnya benda ni kan. Sebentar. Saya punya mouse ni besar sikit. Okey. Dia punya kronologi dia lebih kurang macam ni lah. Kepentingan pullback pasal bila dah berakhir satu-satu pullback maka kita akan dapat satu punca, satu perjalanan yang baru. Contohnya kalau ada berlaku satu perjalanan up, kemudian di sini akan berlaku satu pullback dan di sini adalah satu kepentingan untuk kita melihat bentuk pullback ini. Okey. Ending kepada pullback adalah merupakan satu perjalanan baru. Kemudian satu lagi dia buat pullback. Maka di sini juga adalah satu kepentingan untuk melihat ending kepada pullback ini. Dan apa pattern dia, apa bentuk dia. Dan finally dia akan buat satu lagi wave. So kita boleh katakan untuk setiap complete wave ni dia mempunyai 5 structure. Dia ada 5 structure. Nah, problem dia di sini. Bila berlaku trend ni, makanya di trend ini tak ada masalah sebab di trend ini kita boleh katakan whatever yang perjalanan yang tidak tidak ada CB ataupun IB, maka di sini IB atau CB1 tidak ada, maka ini trend. So yang ini tidak ada masalah sebab apa, bila kita melihat IB atau CB1 tak ada, maka trend sedang berlangsung. Masalah di sini. Sebagai contoh, kalau kita tengok gold ni, okay. Kalau kita tengok gold ni, alright, Ctrl Y. Okay. Kalau kita tengok pada gold ni, di kawasan sini tidak ada masalah untuk kita mengatakan ini adalah trend sebab sini tidak ada IB, tidak ada CB1. So kita tahu market dalam perjalanan untuk turun ke bawah dengan kuat lah. Sebab perjalanan ini tidak ada CB1. Di sini juga tidak ada masalah untuk kita kerana di sini juga tidak ada CB1. Even though di sini ada IB ataupun ni, tapi di sini tidak ada CB. CB punca jatuhan adalah di area sini. Sinilah, right? Di area situ. So kita tahu bahawasanya itu trend. So kalau kita tengok kepada structure yang kita buat ini, satu perjalanan yang tidak bersifat dengan CB, so dia turun untuk buat pullback, dia turun naik lagi, dia naik lagi dengan perjalanan yang tidak bersifat dengan tidak ada CB yang boleh memecah turun, so dia turun lagi, nanti dia naik lagi. Okay. Yang problem di sekitar sini. Sebab tu saya beritahu bentuk-bentuk pullback ini adalah merupakan bentuk yang anda kena faham sebab ending kepada pullback adalah merupakan satu punca satu perjalanan yang baru. Baik. Kalau kita lihat kepada jenis-jenis pullback ini, right? Kalau kita lihat kepada jenis-jenis pullback ni, okey.
dalam apa ni wave pattern wave pattern sebentar sebentar saya nak emitkan, ada lagi yang baru masuk. Alright. Sebentar saya punya PC ni hang kejap. Waalaikumsalam, masuk. Sebentar je. Okey. Untuk pullback ni ada beberapa jenis pullback yang berlaku. Yang pertamanya adalah kalau kita boleh lukis ataupun buat kat sini lah. Okey, pullback. Okay. Saya klasifikasikan kepada beberapa sifat dia ataupun pattern dia. Yang pertama adalah yang paling saya suka adalah flat. Alright, ini adalah flat. Yang kedua pattern triangle salah tulis. Triangle yang ketiga adalah channel Okay. Now kepentingan dia adalah bila berlaku benda ni, okay, salah satu daripada sifat dia adalah dia akan membuat satu penurunan dalam bentuk sementara. Okay. Saya emit, siap-siap saya nak emit orang ni, orang tengah banyak masuk lah dah. Okay. Pullback ni kalau yang berlaku ni, pullback adalah yang paling mudah dikesan kalau ikut pada hukum wave. Pullback hanya berlaku pada wave 2 dan wave 4 sahaja. Okey, wave 2 dan wave 4 sahaja. Yang selalu berlaku adalah dalam bentuk ABC pattern yang selalu berlaku dalam bentuk ABC pattern. Dan pullback yang normal adalah mengikut hukum wave dan satu daripada sifat yang ada dalam pullback ini adalah flat, okey, dan juga sekejap saya tengok kepada yang ini ada 3 bahagian. Alright. Ini ada tiga. Yang ini triangle ini lebih kepada dia membentuk macam, dia bukan diagonal, dia membentuk seperti diagonal. Tapi saya tulis diagonal dululah. Okey, diagonal. Okey. Saya tulis diagonal dulu. Okey, yang ini ada regular, flat. Yang ini ada irregular, iaitu expanded, flat. Dan yang satu lagi adalah running flat. Ni kita kira apa ni recall ataupun revise balik apa yang kita dah beritahu semalam. So satu lagi adalah channel lah. Okay, now alright, kalau kita nak lihat kepada benda ni, alright, satu-satu perjalanan ni, ramai orang dia start untuk counting ada beberapa cara. Pertamanya dia melihat kepada berlakunya benda Allah ini, pullback. So bila dia berlaku pullback, maka dia akan start ambil yang wave nombor 3. Sebab yang wave nombor 1 ini banyak sekali berlaku force, banyak kali berlaku force. So bagi dia lebih senang untuk mengambil bila berlaku saja salah satu daripada bentuk ini, maka akan berlaku satu momentum kuat.
So kalau kita lihat ke, kita dah hafal benda ni. Kalau kita lihat kepada, let's say kepada goal lah. Now, kita mungkin melihat benda ini betul atau tidak menjadi satu wave nombor satu. Mungkin juga dia akan menyebabkan berlakunya bear trap. Tetapi based pada FMCBR kita boleh ukur. Tapi katakan kita tidak melihat ataupun tidak tahu bahawasanya ini adalah the starting of movement untuk membuat downtrend. So apa yang kebanyakan professional trader buat, dia start akan melihat apakah berlaku pullback ataupun salah satu daripada yang kita dah buat ini, salah satu yang ini untuk menggambarkan the starting untuk satu pullback yang pertama sebelum berlaku pullback yang kedua, dan di sini dia cuba untuk mendapatkan ending kepada pullback untuk satu perjalanan yang panjang. So di sini kalau kita lihat bentuknya adalah channel ya. Bentuknya adalah channel. So channel ini juga merupakan satu daripada pattern kepada pullback ya. Kita dah beritahu kat sini ya, channel adalah merupakan satu daripada ciri-ciri pullback. So bila dia sudah melihat benda ni channel dan channel ni break ke bawah, okey, bila breakout ke bawah, maka dia tahu bahawasanya ini adalah satu. Sebab dia tahu bahawasanya this kind of pattern tidak berlaku melainkan hanya berlaku di wave nombor 2 atau wave nombor 4. So kalau kita kata di sini permulaan, kita tak boleh kata ini wave nombor 4 sebab perjalanan baru bermula. So dia boleh katakan ini adalah wave nombor 2. So bila dia dah set ini adalah wave nombor 2, maka akan berlaku adalah wave nombor 3 yang panjang. Yang panjang itulah. Alright. So begitu juga sekiranya dia nakkan wave nombor 4. Selepas dia melihat satu perjalanan yang panjang, makanya dia akan berlaku wave nombor 4. So ini adalah tempat-tempat yang selalu mereka ambil. Ini wave nombor 4. Ini adalah tempat-tempat yang selalu mereka ambil. Bukan untuk trade tetapi untuk melihat kebarang kalian masuk satu lagi untuk momentum terakhir, iaitu yang kelima. Okey. Saya terpaksa pergi dengan perlahan supaya tidak memberikan banyak confuse kepada ramai orang yang masih dalam sehari dua ni ramai yang baru masuk yang juga tidak tahu IBCB sebagainya. Kepada yang baru sila refer kepada basic-basic terlebih dahulu sebab yang ini agak advance ya. Okey, setakat ini boleh tak? Selamat malam Vincent. Hello? Boleh ya? Setakat ni boleh ya? Alright, follow. Okay, alright. So, kemudian kepentingan ini juga, ini, okay, dia memberikan kita satu satu pendekatan untuk melihat asas kepada pullback. Now, combinekan kepada pullback itu adalah ukuran Fibonacci itu sendiri. Bila mana kita melihat di sini tidak ada CB1, CB1 tidak ada, maka kita guna kaedah pullback tanpa CB1. So di sini ada dia punya CB1. CB1-nya ada di sini, pecah di sini. Okey, di sini. Okey, pecah di sini. Makanya kita mengambil di sini sampai ke atas. So kita akan mendapat satu tempat untuk mendapatkan ending kepada pullback tersebut. So ending kepada pullback tersebut, oh saya lupa masukkan ni lah. Mana AO dia? AO. Indikator. Ini dah. Asal letak. Okay.
Untuk dapatkan benda ni, kita boleh dapatkan di area 161 lah. 161 ada yang paling maksima adalah di area 261. Okay, ada dua area yang kita akan admit sebagai, yang ini hampir kepada 100% pullback, yang ini mungkin dalam 61 ataupun 50% pullback lah. Okay, tapi ingat, wave nombor 2 selalu berakhir di kawasan swap. Okay, saya dah beritahu ni, wave nombor 2 selalu berakhir di kawasan swap. So kalau kita tengok di sini, swap zone dia ada di area, ada sini. Okay, sini dengan sini. Okay. Ini saya buang. Ini saya buang. Ini pun saya buang. Okay. So di sini ada a few swap lah. Kalau kita lihat di sini, dari sini sampai ada dua support di sini. Ada dua support di sini, saya besarkan sikit lah. Alright. Ada dua support di sini, alright. Finally it was break. Bila dia dah break, so this one datang retest. So ini adalah swap zone. Right, ni adalah swap zone. So swap zone untuk first ending kepada wave nombor 2 selalu dia berakhir di kawasan swap. Okay, itu satu. Alright. Seterusnya, perjalanan wave nombor 3 berlaku dengan ketiadaan CB1 dan juga merupakan wave yang paling panjang. Now, di sini merupakan satu lagi perkara yang anda harus ambil ingat. Pertamanya, anda tahu bahawasanya di sini berlaku convergence. Malam ni kita cuba masukkan dengan AO sekali ya. Bila berlaku convergence, di sini dia akan memberitahu kita bahawasanya sedang berlaku momentum yang besar dan kuat, which is akan beritahu daripada sini ke sini peningkatan daripada segi momentum. So daripada low di sini telah pun dipecahkan oleh low di sini. So di sini memberitahu akan ada pullback. Nah, pullback ini adalah merujuk kepada wave nombor 4. Dan wave nombor 4 ini saya boleh beritahu bahawasanya dia kena wajib berada atas pada kosong. So kalau wave nombor 4 ni dia berada di bawah pada kosong, maksudnya 3 belum selesai. So, kalaulah dia datang macam ni ya, macam ni. Dia datang, dia tak cross pada kosong, dia terus jalan. Maksudnya wave 3 tak selesai lagi, tiba-tiba dia naik, wave 3 selesai, maka bermulalah wave nombor 4. So kalau macam ini dia naik terus, maka di sini beritahu kita wave nombor 4 sudah pun tersedia. Manakala wave nombor 2 dia tak ada masalah untuk sama ada atas ataupun bawah pada kosong, it doesn't matter. Yang menjadi persoalan adalah wave nombor 4 wajib berada atas pada kosong untuk memberitahu kewujudan wave nombor 4. Now, sebab kerana apa dia wajib berada di atas adalah kerana di sini nanti akan mewujudkan satu daripada sifat iaitu hidden divergence. So yang ini direpresent oleh ramai pula masuk sekejap. Okay. Yang ini direpresent oleh wave nombor 2. Dan yang ini direpresent oleh wave nombor 4. So di antara 4 dengan 2 ini nanti apabila 4 ini sudah settle, dia akan membentuk hidden divergence. Now the reason, itulah the main reason kenapa AO ni harus wajib berada di atas pada kosong, kerana dia wajib untuk membuat hidden. Okay. So bila hidden ni sudah selesai nanti, dia akan membentuk satu lagi jatuhan iaitu wave nombor 5. Now di sini adalah merupakan trap kepada bama trader. Yang pertama sekali, kalau kita sebagai divergent trader,
kita telah pun mengenal pasti bahawasanya telah berlaku convergence. Ini adalah lembah yang besar. Kita biasanya akan mengatakan dilarang untuk trade ketika wave 3 sudah terbentuk dan juga 3 mahu ke 4 yang ini banyak sekali memakan korban kepada trader. Sideway dan juga berlaku beberapa high low yang cepat di area itu sebab kerana itu adalah kawasan correction. Banyak sekali memakan mangsa. Apa yang kita boleh buat di sini adalah kita mengambil pendekatan bahawasanya ada beberapa pattern yang akan terbentuk untuk pullback yang ini wajib dikenal pasti. Yang pertama, channel triangle. Triangle ini adalah bentuk diagonal, ya. Dia seperti begini, ya. Berlaku pergerakan di dalam segitiga yang berbolak-balik di antara satu sama lain, tetapi dia punya ending wajib di ending E, ya, E. A, B, C, D, dan dia hanya berakhir dengan E. Nah, kalau dalam triangle itu E-nya berada di bawah, maka kita akan melihat satu ledakan untuk ke atas. Okey. Dan kalau E-nya di atas, kita akan melihat satu ledakan junaman yang ke bawah. Depend kepada E-nya di mana. E-nya di atas atau E di bawah, di atas atau di bawah dalam channel ini. Dalam channel. Katakan benda ni datang, price ni datang daripada bawah, ya. So, bila dia datang daripada bawah, dia start buat A, kemudian dia sepatutnya buat B dan buat C. Ataupun dia buat flat A, B, C ke atas. Tetapi dia membentuk triangle. Bila dia membentuk triangle, yang ini banyak sekali memakan korban. Alright, dia buat A, dia buat B, dia buat C, dia buat D, dia buat E. So, tunggu sehingga selesai dia buat E dan dia akan meledak ke atas. Now, kalau kita perhatikan kepada sini, kita telah pun mendapati sekarang ini pattern itu sedang dibentuk. Kita melihat bahawasanya ini telah membuat seperti satu triangle. Nah, kalau ini jatuhan sampai sini adalah A, so dia akan naik sampai ke, okey, sometimes dia tak sampai di area sini, ya. Yang kita lukis ni memang teorinya memang begitulah, A, B, C, D, E pergi. Tapi ada masa dia sampai ke sini masih dikira sebagai B, alright? Sebab channel tidak semestinya dia based pada pattern. Dia bukannya ada yang exactly hit exactly on the line, tapi ada yang seperti ini juga. So kalau kita nak kata this is the channel, alright, this is the channel yang kita tunggu, makanya kita akan start A di sini, B, C, D, E, baru dia akan naik ke atas. Okey? Alright. So kalaulah ditakdirkan di sini adalah anda nak sell terlebih dahulu, anda akan ambil sell sampai di sini. Alright, anda akan sell sampai ke sinilah. Dan di bawah itu pula nanti anda akan buy balik untuk sekejap, ya. So nanti di sini, kalau di sini A, saya mengambil pendekatan sini adalah B, sini adalah C, sini adalah E, A, B, C, D, dan dia ada satu lagi ke sini adalah E, dan after E maka kita akan melihat dia naik ke atas. Now,
Berhati-hati bila jumpa situasi begini, kerana kalau dilihat di sini, Fibonacci memberi seolah-olah zon yang sedang menunggu adalah di sekitar sini. Rule untuk Elliott Wave, dia mengatakan kalau ini adalah situasi wave 4 di area sini, masih valid kerana apa? Dia punya border dia tak boleh dilepasi oleh mana-mana wave adalah wave 1. So 4 tidak boleh masuk area wave 1, 1 punya border berada di sini. So yang ini masih di bawah. So whatever yang berlaku di bawah ini sebesar mana pun dia masih dalam kategori wave nombor 4. Dia nak buat macam mana sekalipun zigzag, apa sekalipun selagi dia berada bawah pada wave 1, itu adalah wave nombor 4. Sebab itu saya beritahu apabila dalam 1 ke 2 ini dia bentuk simple, dia membuat simple A, B dan C, makanya untuk 4 dia akan buat kompleks. So di sini akan makan banyak sekali mangsa. Tapi kita tahu whatever yang di bawah 1 adalah 4. Makanya menunggu di mana ending itu adalah amat menyeksakan. Tetapi kita dalam FMCB Art, kita beritahu kemungkinan untuk pergi adalah di area 161. Di area 161. Alright? Kita tengok lagi. Kita cuba mengenali pattern untuk pullback kerana pattern pullback ini amat penting. Satu contoh. Jadi di sini ya. Tiba-tiba berlaku satu momentum up yang besar dan very strong. Very strong. So kita tidak tahu sama ada ini 1 atau 2 ataupun 1 ataupun A ataupun apa. Tetapi kita mendapati di sini berlaku satu iaitu channel. Ya. Channel ini. Bila berlaku channel pecah ke atas, maka kita tahu bahawasanya yang tadi adalah 1, yang ini adalah 2. So saya tidak langsung bila dia pecah di sini kita boleh mengambil posisi buy dan kita akan start buat 1, 2 dan dia pergi ke 3. Dan 3 ada 5 wave ya. 3 ada 5 wave iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Selepas itu 1, 2, 3 dia datang untuk buat satu lagi pullback, tapi yang ini dah masuk ke dalam 1. Ni 1. So bila dia masuk ke dalam 1, counting akan jadi lari ataupun ada alternative count. Semasa di sini ya, ini belum berlaku. Di sini 1, 2, 3, 4 dan 5 dah berlaku, tapi yang ini belum. Bila yang ini datang dan masuk ke dalam, so counting kena lain. So instead of 1, 2, 3, sekarang dia jadi 1, 2 dan untuk pergi ketiga dia ada 1, 2 baru dan ketiga yang baru. Okey, contoh. Bila dia masuk di sini countingnya kena ubah. Kalau awalnya kita mengatakan ini adalah 1, ini adalah 2, dan ini adalah 3. Ini awal sebelum pada yang ini datang. So kita dapat melihat 1, 2, 3 dan kita suspect dia datang 4. Dengan 4 tidak boleh masuk kawasan 1. 1 ni tidak boleh dimasuki oleh mana-mana wave. Tiba-tiba masuk juga. Bila dia masuk juga, maksudnya kita punya counting kena ubah. Nah, kita ubah counting ni bukan sebab kerana kita nak sesuaikan dengan kehendak kita, bukan. Sebab kita tahu nanti akan ada benda yang lain di hadapan yang akan menyebabkan kita punya trading itu lebih aman. Kalau kita counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita tak ada ending kepada counting kita. So kita buat 1, 2, kemudian di sini kena 1 balik. Kerana daripada 2 ke 3 dia ada 5 wave, sini akan jadi 1 balik. Bila sini 1 balik, di sini akan jadi 2.
Nah, ingat dua di sini, whatever yang berlaku dua, sama ada dua sini ataupun dua sini, wajib berakhir di kawasan swap. Sama ada dua ini kah, dua ini kah? Sebab kalau kita ambil dua ini, perjalanan satu sini ke sini. So, dia wajib ending di kawasan swap. Swapnya mana? Swapnya ada di sini. Ya, swap ada di sini ya. Ada register, breakout, support and support. Manakala kalau dua yang ini pula dia punya swap dia ada di address sini. Okey, ada resistance, ada breakout, ada retest, ada go. Whatever sahaja wave untuk correcting dua ataupun pullback dua, dia wajib berada di kawasan swap. So daripada sini, okay, ini wave satu ya, yang tidak boleh dimasuki oleh mana-mana wave, dia telah pun masuk. Bila dia telah pun masuk, counting akan jadi berbeza. Instead of 1, 2, 3, sekarang sudah jadi 1, 2, 1, 2, so di sini akan jadi 3. Tiga. Dan bila ada 3, akan ada satu pullback. Nah, pullback ini boleh jadi di antara semua yang kita dah pun listkan di sini. Sama ada flat, triangle ataupun channel. So, apa yang anda perlu buat adalah anda melihat kepada bentuk ini dan di sini ternyata dia membuat bentuk channel. Dia membuat bentuk channel. Channel ke bawah lah sebab ini adalah bentuk correction 4. So, di sini adalah 4. So, ini akan menjadi mula bagi satu perjalanan iaitu 5. Alright, ini akan jadi 5. Okey, nah. 5 ini akan ending di area sini. Bila 5 ni dah selesai, sekarang ini dia jadi 1, 2. Yang ada dalam ini adalah struktur 5 wave, makanya di sini akan jadi 3. Okey, saya kena tukar color lah. Sekejap Okey. 1, 2, 3. Di mana 3 ada 1, 2, 3, 4. 4 tak boleh masuk dalam 1. Dah tak masuk Tak boleh masuk 4 ni ending kat sini. So bila 4 ni ending kat sini, kita punya counting subwave 1, 2, 3 ini betul dan tepat. 1, 2, 3, 4 dan 5. Baik. Bila sini dah 3, dia akan ada 4 satu lagi. Dan 4 ini adalah merupakan situasi lagi sekali adalah channel atau triangle. Sekejap ya. Ini lebih kepada 1, 1, 2, 3, 4. Ini lebih kepada channel ke triangle. Anda boleh nilai sendirilah. Kemudian berlaku satu lagi kenaikan SL5. Tetapi 5 ini tidak boleh melepasi 3. So ini kita katakan sebagai truncated ataupun wave cacat. Okey. Ini adalah situasi wave cacat kerana 5 tidak melepasi 3. So ini kita katakan sebagai truncated wave. Apakah wave begini valid? Valid. Apakah 5 ini valid? Valid. Okey.
Tetapi bila kita berada begini sudah tak ada masalah. Sebab apa? Kita sudah berada di penghujung. Alright? Nah, apabila selesai satu perjalanan daripada sini 1, 2, 3, 4 dan 5, yang berlaku kemudian adalah merupakan correction untuk major wave. Correction untuk major wave kerana apa? Kerana di sini alamak kecilnya. Saya besarkan sikit. Kerana di sini telah pun selesai satu perjalanan wave. Telah selesai satu perjalanan dengan complete 5 wave. Apa yang berlaku adalah correction untuk naik lagi satu. Nah, bagaimana kita melihat bahawasanya dia mampu untuk naik lagi satu? Alright, ini kita relatekan dengan AO. Tanpa AO kita tidak dapat melihat bahawasanya dia sedang naik, iaitu di sini telah berlaku satu peningkatan daripada segi momentum, tidak ada divergent. Market ini naik daripada sini ke sini membuat convergent. Bila kita melihat convergent, maka kita tahu bahawasanya itu adalah motif wave, iaitu trend, bukannya korektif. So, base pada sini akan berlaku pullback. Ya, dia akan berlaku pullback. Nah, ini pullback banyak sekali makan mangsa, melainkan kita tahu bagaimanakah cara untuk sebentar ada mesej masuk. Apa ni? You have been subscribed, you have been okay. Now daripada sini kita tahu ini adalah pullback, ya. Ini adalah pullback. Sebab berlaku convergent. Dengan AO dia beritahu kita yang mana satu convergent, yang mana satu divergent. Bila saja berlaku convergent, ini adalah situasi pullback. Nah, refer balik kepada sini, jenis apa yang sedang berlaku untuk kita ambil dan kita react dengan situasi market. So now, kalau kita lihat di sini, sekali lagi sepertinya dia membuat triangle. Hampir kepada triangle. Sekejap ya, saya lukiskan. Okey, sekali lagi dia buat seperti triangle. Okey. Nah, di manakah punca satu perjalanan baru? Punca satu perjalanan baru bermula bila mana triangle ni dipecahkan. Alright, triangle ni dipecahkan dan kita start kepada satu counting baru. Walaupun saat ini kita tidak tahu sama ada benar atau tidak telah pun berlaku satu permulaan wave baru selepas pada ending kepada pullback. Sebenarnya kalau menggunakan Fibonacci, maka kita boleh ukur base pada di sini berlaku CB1 break. So ambil di body sampai ke shadow. So di sini kita tahu bahawasanya di sini adalah kawasan yang kita anggap sebagai ending, iaitu maksima kepada 261. Sebab itu kita menggunakan FMCBR plus elliott wave counting dan juga plus AO. Semua ni kita gabungkan untuk mendapatkan solid signal kita. Sekarang dia berada di kawasan zon 261. Di sini berlaku CB1 break. Katakanlah kita masih lagi takut-takut CB1 ini tidak valid. Okey. Nah, kita akan start kepada sini yang mana elliott wave kata permulaan wave baru mesti bermula dengan 5 wave. Alright, dia wajib bermula dengan 5 wave. Baik, daripada sini kita boleh nampak dia start buat 1, 2, 3, 4 dan 5. Right, 1, 2, 3,
4 dan 5. Nah, lihat rule dalam absolute wave kata apa? Iaitu 1, 2, 3, 4. Di sini 4. 4 tidak boleh masuk 1. Mana 1? The highest 1 berada di sini. 1, saya besarkanlah. Okey. 1, 2, pullback 1, 2, pullback. Nah, pullback ni saya beritahu apa? Dia akan berada di zone swap. Right. Nah, mari kita tengok. Of course lah dia time frame kecil lah. Bila dia dah berlaku shadow macam tu, kita lihat dia. Nampak tak? Dia turun. 2, saya beritahu apa? Dia wajib ending di kawasan swap. Support, support, break, breakout, retest. Okay. Support, support, break, retest. So support become resistant. Ya. 2 wajib berakhir di area swap. Now, pergi balik untuk naik ke atas. Okay, naik ke atas. So ini adalah untuk wave 1. Kemudian berlaku pullback ke bawah, ending di swap. Boleh tak saya ukur menggunakan Fibonacci? Silakan. Base pada sini, sampai ke sini, pergi kepada 15 minit. Okey, ada CB1 tak? Tidak ada CB1. Pergi kepada 5 minit. Ada CB1 tak? Ada di sini ya, ada di sini. Tapi kita kena pandai, base pada sini, kita tidak boleh ambil CB1, kita kena ambil whatever yang datang first. So di sini ada dominant, so kita ambil as a dominant terlebih dahulu. So near kepada 26, 161, paling hampir dah tu. Untuk di sini paling hampir kepada 161. Tetapi untuk exact kepada perjalanannya, oh di sini tak ada punca. Kalau ada punca CB1 break, ni memang cantik. Alright, so tidak apa, tak ada masalah. Kenapa? Di sini sudah ada zone swap di sini ya. So di sini anda boleh ambil sebagai ending kepada 2. Satu, 2, sekejap ya, saya tak boleh ambil lagi soalan. Saya sedang menerangkan benda ini satu persatu. Nanti apabila dah selesai, baru saya akan ambil soalan. 1, 2, dia pergi kepada 3. Right? Dan 3, dia akan pergi kepada 4. Dengan syarat 4 tidak boleh masuk zon 1. Dia tak masuk. Alhamdulillah, cantik. Kemudian di sini dia akan membentuk satu yang kita namakan sebagai sama ada triangle ataupun daripada bawah sini sampai ke okey, daripada situ, daripada ni membuat triangle dan akhirnya dia pergi kepada 5. Okey. So di sini adalah 4 dan di sini adalah 5. Alright. Sudah kita nampak dari 1, 2, 3, 4 dan 5 dan kita tengok di sini sudah pecah CB. Makanya kita mungkin mengatakan bahawasanya bermulalah satu perjalanan baru. Tetapi andai kata kita masih lagi dalam situasi ragu-ragu, saya macam tak percaya je. Sebab apa? Sebab di sini triangle ini sudah pun pecah. Triangle ni dah pecah daripada ni channel ni dah pecah ya. 1, 2, 3, ada 3 kali touching dan turun dan di sini juga ada 3 kali touching.
Okey, 1, 2, 3 touching. So ini dalam bentuk channel. Finally dia break ya. Dan kita kata 1, 2, 3, 4, 5 dah pun berlaku. Dan kalau kita masih lagi dalam keadaan ragu-ragu, makanya di sini kita akan ambil sebagai pengenalan kepada satu perjalanan yang panjang, iaitu apa? Pullback. Nah, pullback ini dia bentuk A, B dan C. Okey. Pullback ini berbentuk A, B dan C. Tengok ya. Pullback ini dia berbentuk selepas siap satu perjalanan, iaitu wave 1. Di sini menjadi wave 1 major lah. Tadi kita ukur dalam dia punya subwave. So ini adalah 1. Maka di sini akan jadi 2. Di sini adalah 2. Nah, 2 ini bermula daripada sini, dia buat A, dia buat B, dan B ini, A, B ini, dia tidak break atas untuk membentuk sebarang flat. Kalau dia pecah atas, maka kita akan consider cari flat pattern, sama ada regular flat, normal flat, ataupun running flat, ataupun expansion flat. Tetapi sebab dia tak pecah atas, bermaksudnya dia membuat normal A, B dan C. A, B dan C. Di sini adalah C. Nah, 2 di sini wajib berakhir di sekitar swap zone. So kita cari di mana dia punya bentuk swap zone. So di sini ada satu area swap. Di sini ada satu area swap ataupun L9 pun boleh. Tetapi kalau anda lihat, saya lebih suka mengambil di sini ya. Sebab apa saya suka mengambil di sini? Sebab di sini ada satu support, dia naik, dia test balik di support, kemudian dia naik, dia breakout, baru dia naik balik. So di sini ada satu test dan di sini ada another test. The point is always look for swap untuk ending kepada 2, iaitu satu perjalanan yang akan bermula 3. Nah, ni adalah 3, which is you can see lah 3 ni. Dan 3 ni selagi mana yang ini AO ni dah naik ke atas, okey, dia akan membentuk convergent demi convergent. Maksudnya peningkatan daripada segi momentum dan dia meningkat lagi segi momentum dan meningkat lagi daripada segi momentum. Dan 3 tidak akan berakhir kepada 4 selagi mana tidak ada ini. Ini adalah 4. Ini adalah 4. Nah, 4 ni berada di sini bila mana AO start berada di bawah. Ini adalah 4. Yang mana 4? Yang ini. Yang ini 4. Sebab itu selepas 4, market masih naik lagi kepada 5. Alright, kepada 5. So now, yang penting sekali adalah kita mengenal pasti bagaimana bentuk AO dan juga bagaimana bentuk wave pullback ini dengan melihat kepada bentuk-bentuk dia. Alright, so kalau kita lihat sekarang ini seperti yang mana yang kita maklum, untuk untuk keadaan sekarang inilah, sini 1, 2, 3, sekarang ini memang dalam bentuk untuk buat satu lagi correction, iaitu 4. So ini tidak mungkin boleh dipecah dengan begitu saja. Seperti yang saya beritahu, dia wajib buat A, B, C, D, E. Bentuk yang anda akan lihat itu adalah salah satu daripada sini. Right, sini ataupun salah satu daripada sinilah. Now, saya ambil soalan dulu ataupun nak rehat dulu.
Tapi boleh ikut tak? So far okay? Hello? Boleh ya? Apa ni popcorn phone ni? Asyik keluar masuk, keluar masuk. Kejap masuk, kejap keluar. Okay, boleh. Alright. Saya akan start mengambil soalan lah. Soalan pertama yang ditanyakan oleh kalau kalau goal tu dah atas zero dan dah ada CB break untuk sell, adakah 4 dah settle? Okey, sekarang ini dia tanya soal ini. Okey. Goal ini dah ada ke atas, which is merujuk kepada wave 4 dah ada lah. Maksudnya dah wujud dah wave nombor 4 untuk membentuk complete 5 wave. Kita ada 1, 2, 3 dan sekarang ni dah ada 4. Okey. Kemudian dia kata, dia tanya apakah dah ada CB1 break, apakah itu dah valid. Okey, baik, cantik. CB1 break yang ini, CB1 break yang ini memang ada CB1 break. Merujuk kepada akan berlaku jatuhan. Dan sebenarnya base, sekejap. Saya dah tak betul-betul, sini sudah pecah ya. Besarkan sikit. Sini sudah pecah ya. Sini sudah pecah. Dan memang berlaku jatuhan base pada CB1. Tetapi pengambilan untuk mengatakan bahawasanya dia akan pergi lebih jauh ini tertakluk kepada Fibonacci. So now, kalau kita lihat di sini, atas sini sudah ada terlebih dahulu, iaitu kita panggil sebagai dominan. Yang ini sudah pecah. Base pada sini, kita buat satu penarikan Fibonacci pada sini sampai ke sini. Alright? Paling jauh kita ambil worst case scenario berada di sekitar sini. Tetapi kalau normal practice kita mengambil daripada body, daripada body dan juga kepada shadow untuk ambil worst case scenario. Saya mengatakan untuk pullback punya satu normal pullback dia akan berada di sekitar zone 161. And then maxima pullback berada di sekitar 261. So based pada sini saya boleh mengatakan bahawasanya jatuhan ini telah pun berlaku dengan Fibonacci telah pun hit di kawasan 161 dan hampir kepada 261. Baik. Based pada sini juga saya melihat ada satu kenaikan. Alright, ada satu kenaikan. Sebab apa dia naik? Sebab di sini juga ada satu pecahan CB1. Dan kalaulah kita menganggap bahawasanya ini adalah satu complete wave, satu ni adalah A lah. Nah, mari kita lihat. Kalau kita mengatakan bahawasanya ini adalah satu pullback, satu pullback. Di sini boleh, di sini pun boleh, di sinilah, right? Sebab mana-mana macamnya dia sama aja. Baik, kalau lihat satu perjalanan ini, kita melihat ada satu rejection naik, lepas tu ada satu perjalanan turun. Kemudian ada naik lagi satu, ada rejection turun, kemudian naik lagi satu, dan baru dia turun. Nah, di sini akan telah pun memberitahu kita telah complete 5 wave. So, ini adalah A. Which is A adalah merupakan 5 wave. B ada 3 wave dan C ada 5 wave. Nah, kalau kita tak pasti di sini, kita lihat kepada 15 minit. Bila kita berada di 15 minit, maka kita akan nampak benda ini sudah tercukup 5 wave. 1, 2, kemudian dia pergi ke 3. Dalam 3 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alright? Ada 1, ada 2,
Dan 2 ni selalu akan ending dekat swap. Mana swap dia? Lebih kurang dia ada sini. Sini lah. Okey. 1, 2. Kemudian dia pergi ke 3. 3 ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan kalau kita kata ini 1, ini 2, ini 3 dan ini adalah 4. Bila ini 4, dia pergi kepada 5. Selepas 4 akan pergi ke 5. So 5 ini dia mengambil level yang sama dengan 3. Valid tak? Valid. Sebab ini dinamakan truncated. Nah, yang 4 ni pula, okey. Sekejap, apa yang saya cakap? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, di sini sudah terbentuk 5 wave. 5 wave. Yang ini dinamakan sebagai ending diagonal. Saya belum masuk lagi bab ini ya. Ini dinamakan sebagai ending diagonal. Yang mana dia buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pula. 1, 2, 3, 4. So kalau kita tengok di sini, dia bolak-balik. Maksudnya 1 masuk ke 4 masuk ke 1 dan sebagainya. Dalam rule Elliott wave, 4 tak boleh masuk 1 dan hanya boleh masuk ketika berlaku diagonal sahaja. Selain daripada tak berlaku diagonal, channel lah. Diagonal ni lebih kepada channel ataupun triangle lah. Kalau tak berlaku diagonal ataupun 4 tak boleh masuk 1. Alright, berlaku, okey, masih di accept. So kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. After 5 dia pergi kepada A ya. Kemudian dia pergi kepada B. Nah, C-nya mana? Nah, ini yang menjadi persoalan bila mana kita berada dalam bentuk pullback yang mana banyak makan mangsa. Baik, saya beritahu apa? Okay, now daripada sini kita beritahu ini adalah A, B dan C. Ini adalah B. Right? Ini adalah B. Kita jangkakan B ni akan pergi ke sini lah, akan pergi ke bawah. Okey. Baik, bila yang kita nak tu tak jadi sebab kerana dia dah jadi kompleks pullback, kita mengambil keputusan whatever yang berlaku di atas ini, right? Dia akan membentuk channel. Dia akan membentuk channel. To be safe, kita menunggu channel ini pecah. Bila channel ini pecah, then barulah kita boleh mengatakan perjalanan untuk satu wave baru sedang terbentuk. Dan kalau kita tidak mampu untuk membaca situasi ini, kita pergi kepada bigger time frame. Baik, bila berlaku di bigger time frame, kita dapati, katakan sebagai H4. A1, 2, 3. Apa tak? 3 ni langsung tak ada CB. So whatever yang naik adalah pullback untuk go more down. Untuk be safe, do not take any buy sebab kita tahu in any time dia akan turun lagi satu untuk buat wave 5. Okey, jangan ambil untuk makan sub wave 4 yang nak naik ke atas itu. Sebab itu correction. Sebab nanti akan berlaku jatuhan yang mendadak untuk pergi ke 5 to be safe. Yang keduanya adalah kalau kita nak menjangkakan di manakah ending kepada 4, makanya kita boleh membuat satu penarikan Fibonacci base pada sini dan kita target di sini adalah di area sini. Maksud kata, walaupun di sini telah ada ciri-ciri 4, kemungkinan untuk settle itu belum. Mungkin juga sampai di sini. Melainkan. Sebab dalam correction, apa saja boleh berlaku. Melainkan di sini telah pun ada channel. Tiba-tiba dia pecah.
Bila dia pecah di sini, saya tak langsung ini kita ambil sebagai 4. Sebab channel sudah pecah, kita kena akur. Sebab itu, bila kita berada dalam correction, lebih berhati-hati daripada kita berada dalam trend. Correction ini dah ada, dia dah ada di atas sini, memberitahu 4 ni sudah pun ready. Cumanya ending dia adalah di sini. Banyak kali dia tak sampai di area 161 sebab perjalanan dia jauh, besar. Okay? Yang dekat-dekat tu biasa kita nampak dia hit. Tetapi bila jauh ya di sini, pendekatan yang selamat adalah kita menunggu. Tapi tak ramai orang yang sabar menunggu. Saya pun kadang-kadang instead of dia nak naik, baik aku buy dulu. Ataupun instead of dia nak turun sikit, baik aku sell dulu. Macam saya buat semalam, dapat 200% di sini. Sebab kita tahu apa yang kita buat dan risikonya besar untuk buy berbanding dengan sell. Tapi tepuk dada tanya selera, sama ada anda ingin mengambil keputusan untuk buy base pada sini. Sebab saya selalu beritahu, do not trade at the first peak. Trade at the second peak. So nanti akan ada second peak untuk buy dengan berlaku divergent dan baru boleh buat buying dengan lebih selamat. Itu jawapan saya. Cikgu, adakah wajib hidden? Ada kadang dia tak berlaku tapi lebih baik, banyak kali dia berlaku hidden. Ya. Yuya, pullback W4 itu ianya kat bawah ke atas? Baik. Pullback W4 tu ianya A-nya kat bawah ke atas? Baik. Kalau kita berada dalam downtrend, A-nya adalah atas lah. A, B dan C kalau dia buat dalam bentuk A, B, C. Kalau kita dalam keadaan uptrend, macam sini uptrend, A-nya adalah bawah dan dia buat A, B dan C lah. So, bergantung kepada trend. Video ni cikgu share kat grup ke? Ya, saya akan share dekat grup yang mana ahli webinar dan juga klien. Untuk goal tu tadi cikgu, okey terjawab cikgu. Okey dah. Ada soalan lain? Nampak? Dia dalam channel macam ni, you boleh nampak dia tendang sana, tendang sini. So you tahu, ini adalah situasi untuk correction. Banyak sekali makan. Terutama di sini. Dan di sini ini dah makan orang banyak, ramai daripada dalam grup beritahu, cikgu saya dah tergolek dengan gold. Why? Tengoklah. Batang atas dah jadi macam batu bata. Right? Sekejap bull, sekejap bear. Sekejap bull, sekejap bear. Sekejap bull, sekejap bear. Dan berapa ramai yang dah tergolek, melainkan mereka yang dah withdraw ini, saya tanya mereka tersabar menunggu sehingga terbentuk di sini. Alright? Sehingga terbentuk di sini mereka ambil buy, di sini mereka ambil sell, di sini mereka ambil. Nah, mari kita tengok satu persatu. Ini adalah dalam time frame kecil, dalam time frame kecil. Nah, kita tahu dah di sini adalah 1, 2, 3, 4 dan di sini adalah 5 dengan 5 membentuk diagonal. So di sini adalah dia punya dia punya top 5 di sini. Baik, di sini kalau kita lihat di sini dekat H4 ni dia ada EF4. Sorry, H1. Right, di sini ada EF4. Ya. Selepas ada momentum yang melebihi daripada 3 batang candle, dia buat pullback dan dia buat breakout. EF4 ni menunggu di area sini. Nah, kita dah kira dia punya wave ini, ending dia di area sini. Area sini. Alright. Nah, pengambilan sell di sini baik untuk siapa yang sell kerana apa? Satu, EF4 ada kat sini. Satu, counting wave juga sudah selesai di sini. Dan yang lagi satu, kalau kita berada dekat 15 minit, CB-nya dah pecah untuk jatuh. Untuk 15 minit ni, CB-nya dah pecah untuk jatuh di area sini. So, pengambilan sell dengan ada support and resistance di atas, iaitu double top, is a very, very good decision untuk sell. Kemudian, buat satu penarikan Fibonacci, sini sampai sini. So, yang you boleh dapat di area
261. Tengok fiber pun dah tak berapa tepat dah bila berlaku apa ni dalam bentuk correction fiber, tapi hit lah untuk kita ambil 161 261 tu hit lah, right. Kemudian di sini kalau kita tengok ada satu lagi selepas ni dia membentuk satu lagi breakout CB di sini. Dan kita mengambil di sini iaitu sampai di sini. Sekarang berada di sekitar 161. Alright. Dan kalaulah di sini break CB1 pula dengan di sini membentuk triangle tadi, mana tadi? Di sini membentuk, saya besarkan. Okey, dengan di sini membentuk triangle tadi di sini. Dan kalau ada CB yang break di sini, maknanya dia akan jatuh. Kita ukur, kita akan tengok juga dari sini baru kita ambil TP pula. Alright, dan dia akan naik lagi sehinggalah salah satu pecah dan barulah dia akan pergi ke 261. 161. 161 kalau tak salah saya lah. Yes, di kondisi ini 161. Dan barulah dia akan pergi kepada 161. So, kalau dia duduk di dalam ini, itu adalah correction. So, lebihkan banyak bersabar. Buat masa ini, gold belum lagi merujukkan, walaupun kita tahu itu adalah bentuk correction dalam bentuk W4, cumanya destinasinya mungkin di atas. Tapi kalau pecah bawah, maka itu adalah tempat dia lah. So di sini kalau kita tengok untuk gold ni, so saya tidak boleh buy di sini, melainkan dia pecah. Ataupun sebab mana mungkin kita buy dekat atas, dekat shilling. Okay? Kita tak boleh buy dekat shilling. Melainkan sekiranya dia naik dan breakout, dan dia datang balik di test di ada sini, dan barulah kita boleh ambil. So now kalau kita tengok di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Betul? 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Dan di sini ada sepertinya adalah triangle. Alright? So kalau ini adalah perjalanan satu, ini adalah 2 dengan triangle dan pecah di sini. So di sini mungkin naik, ya, mungkin naik. Cuma kalaulah you nak ambil buy, tolonglah jangan buy di ketika sini. Bagilah dia break. Bila dia dah break, dia datang balik retest, tak ambil lah buy. Okay, sebab jangan kita ambil buy di area support distance ni. Lagi kalau dia turun sekejap lagi, ngangor. Biar dia break. Bila dia break, dia datang balik, ambil lah. Sebab dia dah break channel untuk membentuk satu perjalanan baru ke wave 3. Right? Yang ni naik ni. Dia ada ending dia. Iaitu di H1. Cuma anda sabar saja menunggu. Sabar menunggu ketika mana settle saja 4, then barulah you ambil decision. Okay. Ada soalan lain? Ataupun ada pair lain yang nak ditanya? Hello? Okey. Ariandra tanya GU. Okey, GU. GU saya dah bagi semalam. Alright, baik. GU ni saya dah bagi semalam kerana di H4 ni jelas ya. Di H4 ni terlalu jelas dia punya counting dia. Baik, mari kita tengok. Di sini kita melihat ada satu kenaikan di sini dulu. Di sini ada swing low dia. Di sini ada swing low dia. Di H4 kita buat counting dan kita ambil
counting ni melalui apa yang dah pun kita belajar. Di sini ada 1, di sini ada 2, okey. Di 1, di sini ada 2 dan di sini market naik pergi kepada 3 lah. Dalam 3 ni dia ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. 1, 2, 2 ni dia buat A, dia buat B, dia buat C. Dan ending kepada 2, always remember, dia akan settle di swap. Okey, 1, 2 dan 2 selalu settle di swap zone. Dan ending di swap zone, so 1, 2, dalam 2 ke 3 dia ada 5 wave. 1, 2, 3, di sini ada 4. Okey, dan di sini ada 5. So ingat, kalau 1, 2 dah buat kompleks, untuk 4 dia buat simple. A, B, lebih kurang simple lah. A, B, C saja. So kalau di sini dia buat A, B, C saja, dan di sini akan buat kompleks. So di sini, daripada sini ke sini 1 ni dia ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini saya besarkan. Sebenarnya benda ni you boleh nampak tau. You boleh nampak, cumanya you tak perlu terlalu sangat untuk mengharapkan sebab kelebihan bila kita mengenal wave adalah kita tahu kita berada dalam fasa correction ataupun fasa trend. Di sini telah pun berlaku satu perjalanan. Kita tidak tahu sama ada di sini adalah satu satu perubahan trend atau tidak. Kita gambarkan saja. Kita kata kita tak tahu. Tapi kita tahu di sini telah pun berlaku EL7 telah memecah CB. Cumanya kita menunggu sama ada yang ini turun as a pullback, dia tidak boleh break di sini. Kalau dia break, makanya dia tak jadi pullback, dia buat satu low baru. Dan kita mengambil pendekatan whatever yang turun wajib berada dalam bentuk pullback yang mana dia punya pattern dia adalah ada channel, diagonal ataupun flat. So based mana tadi? Okay. So pada sini kita boleh anggarkan sendiri sama ada dia membentuk channel ataupun dia membentuk triangle. So kalau saya pergi dekat S1 tengok apakah lukisan akan menjadi lebih cantik? Yes. Right, boleh nampak ya, dia turun, dia naik balik. Dia turun, dia naik balik, dia turun, dia naik balik. Now, kalau kita ambil betul-betul di sini, makanya kita boleh nampak dia punya bentuk dia. Okey. Nah, bagaimana cara untuk melihat dia? Dia adalah satu adalah A, dia pergi kepada B, dia pergi kepada C, dia pergi kepada D dan dia pergi kepada E. Dan after E ni, selepas E, dia akan naik. So dia ada A, B, C, D, E. Always dia ending dekat E. So A, B, C, D, E. Dan ending kepada E dan dia akan naik. So kalau you tengok di sini dia buat A, dia buat B dan you terus buy, maka you akan float dululah. You akan float dululah. Baik. Cara satu lagi adalah selain daripada kita melihat kepada pattern, kita ukur dia punya pullback. So di sini ada break CB, ambil di sini, tarik daripada body sampai ke shadow. Kawasan yang dikenal pasti sebagai ending kepada pullback paling jauh adalah di area situ dan juga di area sini. Okay, di area sini. So 161 tidak ada CB1 ya. Ini hanya sekadar dominant break, okey, tapi CB1 tidak ada. Dia turun yang ini dengan CB, jangan lupa. Dia turun dengan CB, CB ada di sini. Dia break CB, turun dengan CB, naik without CB, turun dengan CB, naik without CB. So yang ini akan turun dulu dan turun lagi sehinggalah yang CB ini sampai di area sini. So that's why bila kita membuat satu penarikan Fibonacci, dia ada A, iaitu ending dekat 161, dia ada B dan dia ada C. Okay, dia ada C dan ini adalah 261. Alright. Kemudian
Daripada sini selepas dapat satu, dapat dua, okey, dan dia akan pergi ke 3. Right, dia akan pergi ke 3. So kalau kita tengok di H4, 3 ni, okey di sini ya. 3 ni dia ada 5. Ingat 3 ada 5. 3 ada 5 wave, iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. So ini adalah 1 wave. Ini adalah 2. So 2 selalu saya beritahu, whatever 2 saja dia wajib selesai di kawasan swap. Mana swap? Selesai di area swap. Okey. Ada satu register, ada satu retest, kemudian ada satu breakout, kemudian dia datang balik. So kita, kalau kita tengok di sini bukan swap ya, sebab di sini dia ada satu register breakout tapi without retest. So di sini dia sudah ada satu register, di sini sudah test. Bila dia test, dia beritahu bahawasanya zone sini kuat. Bila zone sini kuat, finally dia dah pun dipecahkan. So yang kuat tadi akan menjadi satu lagi lantai yang juga kuat. So inilah yang kita katakan sebagai nombor 2 selalu berlaku di zone swap. Baik, pergi balik kepada H4 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1 pergi sini 2, lepas tu dia pergi ke 3. So 3 ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. So kalau you tengok setiap yang trend ada 5, setiap yang pullback sama ada 2, sama ada 3 ataupun pullback dia tu boleh buat triangle, boleh buat ABC, iaitu ABC itu 3 lah. Sama ada dia buat flat ataupun dia buat channel. So yang trend you boleh nampak tidak pernah ada CB1 break, malah IB pun tidak ada. Itu adalah merujuk kepada trend. Jangan pula bila naik 1, 2, 3, lepas tu ada bear lah, lagi bear, lepas tu ada naik. Sebab kita faham market tak boleh turun without ada CB1. So maksudnya yang di sini IB pun tak berlaku. So dia tak boleh turun lah. Dia jadi 1, 2, 3, 4, 5. 2, lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Trend ada 5, kolektif ada 3. Selepas 5 dia buat 4. 1, 2, 3. Selepas 3, after 5 wave, 1, 2, 3. 3 dia buat 4. Okey. 4 ni 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Okey, so di sini dia buat 4. So kalau you tengok di sini 4 ni dalam bentuk lebih kurang juga dalam bentuk triangle lah, bentuk channel lah. Alright. So you sebenarnya channel ke apa ke lebih kepada untuk memberitahu you now dalam fasa pullback. Dalam fasa pullback. So instead of buy, instead of sell, kena lebih berhati-hati. So lebih baik ambil buy lah. Now, kalau ini 1, 2, 3, 4, now ending is 5. Baik. Selesai satu perjalanan, di sini 5 wave. Dan di sini kita katakan sebagai wave yang pertama dalam major wave, yang mana dalam major wave ada 5 wave. Okay. Now, di sini kita dapati ada divergence. So divergence berlaku di antara 3 dan 5. Divergence tidak berlaku di antara wave yang lain. Divergence hanya berlaku di antara 3 dan 5. Ini 3 tadi ya. 1, 2, 3, ada 4, ada 5. Saya ingat saya ada ulang benda yang sama, baik saya tulis lah.
Satu. Penat tau menulis ni. Empat dan juga 5 berada di sini. Dan because of this is 5 wave, makanya dia adalah wave satu yang major wave. Ya. Saya letakkan warna merah. So, after satu major wave, dia adalah 2. Okay. Selepas satu, dia pergi 2. Mana mungkin satu nak pergi kepada A atau B atau C. After satu, mesti pergi 2. Nah, 2 adalah korektif. 2 adalah korektif. Nah, 2 hanya wujud dalam situasi begini. 2 hanya wujud dalam situasi pullback. So, sama ada channel, diagonal, triangle, flat. Ini yang dia buat. So, mana tadi? So, di sini kalau kita lihat, dia membuat A, dia buat B, dan dia buat C. A very nice A, B, dan C. So, di sini dia membentuk ABC pattern. Ini kita letakkan color baru, iaitu A, B, dan C. Okay. A, B, dan C. Dan anda boleh lihat daripada sini juga adalah anda mengambil pendekatan tarik Fibonacci dan cari di mana C-nya berakhir. Buat satu penarikan Fibonacci daripada sini sampai ke sini. A, B, dan C. Di kawasan 261. So ada A, ada B, dan ada C. Di kawasan 261. Okey. Selepas C, tidak mungkin lagi market ini akan turun. Sebab apa? Sebab kita sudah ada pattern A, B, dan C. After C, dia kena buat 1, 2, kemudian dia naik balik kepada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kenapa sini 1, 2, 3, 1, 2, 3 saya dah beritahu tadi ya. Di kawasan sini saya dah beritahu ya. 1, 2, 3. Kalau 3, kalau ini andanya 4, 4 tak boleh masuk 1. Tapi 4 dah masuk. So kita kena tukar dia punya counting. Dia jadi 1, 2, kemudian jadi 1, 2 balik. Ya. Ini dah buat tadi. So, base pada sini, ini 1, sini adalah C yang mana ending kepada C adalah 2. Okay, 2. Now, 2 saya beritahu apa? 2 akan selalu ending dekat mana? Hello? Tak ada orang jawab. Swap. Yes. 2 akan selalu ending dekat swap. So, kita tengok di sini apakah ada swap zone ataupun tidak. Ternyata dia ada swap zone di area sini. Ya. Turun. Ada satu support. Ada satu breakout. Dan juga kemungkinan dalam SND mereka mengatakan ini adalah zone. Zone apa ni? Base kan? Ini adalah zone base kan? Okay, the breakout zone base. The breakout zone base dan dia datang retest balik as a zone base. So tak ada masalah anda nak guna pendekatan SND, zone base dan sebagainya. Tak ada masalah. Tapi anda tahu bahawasanya 2 ni untuk dia berhenti, dia ada lantai. Dan basis lantai dia adalah swap. The best is swap lah. Anda akan jumpa banyak kali swap. Tapi kalau anda tengok sini ada base, dia terpulang. Ya, baik. Tak ada masalah baik itu. Now, daripada sini, daripada situ, nak buang ni, nak buang banyak benda pula.
Okey. So sini adalah 2. Okey. Kita buat satu-satu ya. So 2. Bila 2 dia naik ke 3. Alright, dia tak boleh 2 nak pergi ke 4 juga ke bawah. After 2 mesti 3. Dan kalau daripada 1 ke 2 adalah daripada downtrend, takkanlah 3 nak down lagi, mesti ke atas. So benda ni logic speaking, anda boleh nampak bahawasanya after 2 dia akan naik. Alright, after 2 dia akan naik untuk pergi ke 3 lah. Saya nak tengok gold. Nampak? Mana mungkin saya nak buy di area sini yang mana ada channel? Tak boleh. Tak boleh buy. Kalau dia pecah di sini, makanya di sinilah dia penjawabnya lower channel. Sebab itu, anda kena lihat dan juga fikir, jangan ambil keputusan secara terburu-buru lah. So biarkan dulu. Kalau dia nak naik, pasti dia break. Don't worry. Biarkan. Now, pergi ke sini. 1, 2. 2 adalah di area swap. 2 dia pergi ke 3. So, tadi di sini ada 5 counting wave yang kita dah buat tadi. So, di sini adalah 1 balik. Tapi 1 untuk pergi kepada 3. Ya. So, sebab daripada 2 nak pergi ke 3, dia wajib ada 5 wave. Daripada 2 nak pergi ke 3, ingat 2 nak ke 3, dia ada 5 wave. Dia tak boleh 3 wave ni 2 ni. Sekejap ya. Awal-awal pasal wave ini. Right? Daripada 2 nak pergi ke 3, dalam ini ada 5 subwave. Alright. Daripada 1 nak terbentuknya 1, dia ada 5 subwave. Daripada 1 nak pergi ke 2, dia ada 3 subwave. Dan daripada 3 ke 4 juga dia ada 3 ataupun channel ataupun sideway terpulang. Alright. Tidak semestinya 3 saja. So, kita dah tunjukkan. Dan daripada 4 nak pergi ke 5, dia ada 5 pula subwave. So, saya boleh beritahu yang mana ada 5 subwave. Dia adalah daripada wave 5, wave 3 dengan wave 1. So, kalau kita dah faham yang tu, okay, daripada 2 nak pergi ke 3, dia kena ada 5. Dia kena ada 5. Daripada 1 nak complete 1, dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Daripada 1 nak pergi ke 2, dia ada 3 subwave. A, B dan C. So di sini pula, daripada sini nak pergi ke 1, dalam ini ada 5. Dari sini ke sini, dia ni kena ada 3. Tapi yang ini dia membentuk apa yang kita katakan sebagai kompleks. Sabar dulu. Kompleks ni kalau nak dia belajar, memang iaitu dia panggil W, X dan Y. Itu wave barulah. Taklah baru. Tapi benda tu nak mengelakkan daripada confuse. Sampai nanti saya beritahu. So di sini dia adalah 2. Right? Kenapa buat kurungan? Kita tukar. Okay, 2. So 1 sini pergi ke 2. So dalam sini, alright. Instead of kita mengambil A, B, C, D, E. Sebab tu saya kata, bila kita melihat di sini, tidak mungkin countingnya akan berlaku begini. A, B, C, D, E. Right? Ataupun mungkin kita mengatakan 1, 2, 3, 4, 5. Right? Tetapi kalau kita kata 1, 2, 3, 4, 5, counting ni salah. Salahnya di mana? Salahnya adalah kerana kalau kita ambil ni 1, ni border 1, ini 2, ini 3, ini 4. 4 dah masuk sini. So, satunya kita melihat kepada fasa trend padahal dia adalah fasa pullback. So, maksud kata dia tak boleh count dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia kena count as a B, C. Now,
A, B, C ini kalau kita lihat dia ada, sekejap Okey. Dia kena ada sama ada channel, diagonal ataupun running flat ataupun triangle. So ini anda kena hafal. Dan kalau dia buat begini, even though dia buat straight jatuhan as a channel, dia kena ada satu ataupun A, B, C, D dan E. Dan after E, always after E, baru dia akan naik. So kalau tengok di sini, kalau tengok di sini seolah-olah sepertinya dia membuat channel A, B, C, D, E lah. Alright. Seolah-olah dia membuat, saya tidak letakkan betul-betul lah sebab kita nak ambil gambaran dia. So kalau kita tengok di sini seolah-olah dia membuat A, B, C, D dan E. Dan always after E baru dia boleh go up. Okay. Always after E dan baru dia boleh go up. Tetapi dalam FMCBR, kita ada kaedah untuk kita tahu ending dia. Ambil di sini, letak di sini, tarik. Dan kita aimkan dia punya kawasan yang kita nak. Di area sini. Okay, di area situ. Alright. So ini adalah kawasan yang kita nak. Nah, kalau kata ini adalah satu, baru ini adalah dua. Dua always ending at the swap zone. So look at the swap zone. Cari swap zone. Swap zone dia berada di area sini. Area mana ni? Sini kot. Okey. Di area sini. Ni. Okey, sini. Okey, situ. Okey. Support. Breakout. Okey, registered. Yang ini lagi sekali test. So di area sini. Di sini pun ada support. Di sini pun ada support. Alright. Okay. Okay, now. Mana tadi? Okay, 1, 2. 2. After 2 dia pergi 3. 3 dia ada 5. Okay. 1 ada 5. 1 ini pun ada 5. Yang ini ada 5. So di sini ada 1, di sini ada 2. Dan di sini ada 3. Tiga ini adalah 3 biru. Biru ini buat apa? Biru. Okey. 1, 2, 3. So, kalau kita lihat, untuk wave ini, dia belum selesai. Alright, untuk wave daripada sini, 1, 2, 3 ni. 3 ni belum habis. Sebab 3 ni, dia ada 5 wave. Yang sekarang ni baru ada 1, ada 2, ada 3. 4-nya mana? 4 yang ini. Ini dinamakan flag. Iaitu A, B. B ni lebih pada sini. Flag ni kita dah belajar soal flag. Ni. Right? Mana flag yang ke atas? Sekejap. Okay. A,
dia break kepala A, dia akan turun B dan dia akan pergi C. So, di sini SA, ini adalah X. X ini adalah punca ya. Kalau kita lihat dia pecah saja after A ni, after A ke X ni dia datang pecah as a B, kita tahulah bahawasanya flag is in the making. So C di area sini. C di area sini. Sebab yang lain semua menuju ke bawah ya. Yang lain menuju ke bawah, saya nak tunjukkan yang menuju ke atas. So ini adalah A, B, C dengan X ini dipecahkan. So kita lihat di sini A, B, C. Ini adalah pattern untuk subwave 4. A, B, C. Alright. So di sini ada A. Dan naik ini dia pecahkan X. So kita tahu after dia pecahkan X, lepas pada berlaku A, itu adalah B. Dan we get ready untuk tunggu C datang dengan C-nya berada di sini. C, kalau untuk running flag, dia berada di kawasan tidak boleh melepasi A. Kalau dia melepasi A, dia akan jadi juga flag, tapi itu adalah expansion. But now, right now, dia membuat running flag. So, bila dia buat running flag, ini adalah bentuk continuation. Continuation untuk go up. Ya, continuation untuk go up. Untuk pergi kepada 1, 2, 3. Ini adalah pattern untuk wave nombor 4. Alright. Dan dia akan pergi ke 5. Alright. Now, apa kata AO? AO mengatakan bahawasanya di sini telah berlaku convergent. So, whatever turun is a pullback. Dengan pullback, AO wajib berada bawah pada kosong. Untuk pullback, AO wajib pada bawah kosong dan juga akan membentuk hidden. As a hidden hanya berlaku di antara 2 dengan 4. Hidden tidak berlaku di antara wave yang lain. Hidden hanya berlaku di antara wave 2, iaitu diwakili oleh sini. Dengan wave 4, iaitu diwakili oleh sini. So now, hidden adalah merupakan continuation. Sama juga dengan running flag, itu adalah continuation. So, continuation-nya adalah ke mana? Continuation-nya adalah ke atas. Okay, so sekarang kita sudah ada wave 4, so kita tunggu market ni naik untuk buat 5. Wave 5. Nah, apabila wave 5 ini telah pun terbentuk, maka anda akan nampak nanti dia akan membentuk divergent. Nah, apakah sudah selesai apabila telah berlaku wave 5? Tidak. Sebab daripada sini ke wave 5, dia baru membentuk 1, 2, 3, 4 di wave ni dan dia akan membentuk 5 di sini. Nah, ini adalah wave 3. Wave 3 daripada mana? Daripada sini. 1, 2, baru 3. So nanti akan ada 4 lagi sekali yang juga sideway lebih kurang sama macam ini. Alright, dia akan buat ABC ke. Biasanya kalau di sini sudah membuat ABC, yang ni akan membuat 4 ni adalah kompleks. Okey, 4 akan membuat kompleks, iaitu sama ada sideway ataupun yang teruk dan juga memang sukar untuk diramal lah. Kalau kata di sini buat sideway, sini akan jadi nice sharp A, B dan C. So now untuk GU kita dapati bahawasanya sekarang ini market berada di wave 4 dia pergi ke 5 which is go up. Okey, selesai saja wave 5, nanti settle wave 3 yang besar, major wave yang besar. Alright, major wave yang besar. Tetapi kalau kita lihat secara detailnya, market ini belum selesai sebab daripada sini A1, sini 2 dalam kurungan. Alright, nak pergi ke sini, dia wajib ada 1, 2, 3, 4 dan 5.
dan barulah dalam kurungan selesai wave 3. Nanti ada 4, 5 lagi. So, what can I say is GU always pointed up untuk trend, pullback dia akan turun dan akan pointed up. So, better look for buy untuk GU kerana GU akan pergi jauh. Baik, sejauh manakah GU akan pergi kalau kita berada dekat H4? Let's kita check dekat monthly lah. So kita boleh dapat gambaran yang lebih besar instead of kita buat apa ni ini M5. Okey. Ataupun kita lihat di week ya. Okey. Roy dah pun tarik diri kerana dah tak tahan. Cikgu, adakah 5 akan lebih tinggi dari 3? 5 tidak semestinya lebih tinggi, tapi normally lebih tinggi daripada 3. Tapi kalau dia tidak tinggi daripada 3, dia ada satu kategori yang dinamakan sebagai wave cacat, iaitu kita namakan sebagai truncated. Okay? Wave truncated. So now untuk monthly kita boleh nampak market ini akan naik lebih tinggi lah. Memang bagi saya GU lebih kepada buy. Okay? Right, kita dah mula tadi pukul 10.30, sekarang sekitar pukul 12 lebih. Saya ambil satu dua soalan lagi. Saya stop dulu kat sini sebab saya nampak lagi jauh saya pergi, lagi dalam. Anda semua sudah macam, siapa yang tahan lagi? Untuk intraday, kalau intraday ia boleh buat dekat 1 minit, 5 minit ataupun 10 minit, 15 minit. Okay, let's say kata goal lah, di goal saya count di 1 minit. Right, saya count goal di 1 minute. Now, logic speaking, kalau saya nampak di sini ada satu jatuhan, ya, jatuhan ini telah hinggap banyak ya. Banyak ni. Kemudian saya juga melihat di sini, saya melihat dia membuat sepertinya bukan sinilah ya. Dia membuat sepertinya triangle di area sini. Makanya saya boleh mengatakan bahawasanya untuk 1 minit ini market ini akan jatuh terlebih dahulu. Alright. So di sini saya buat satu penarikan Fibonacci. So di area sini telah pun hit di kawasan 261. Alright. So kalau ini adalah A dan ini adalah B yang naik di sini, dan naik ini adalah B. So sebab apa? Sebab dia tidak break di sini. Kalau dia break, countingnya akan lari. Countingnya akan ada alternative count dia. So memang begitu. So bila kita buat satu analisa, kita countkan dia, lepas tu market menjadi sebaliknya, kita akan ada alternative count. But for now, saya boleh mengatakan ini adalah A, ini adalah B dan market ini akan jatuh untuk sampai ke 423 D untuk membentuk C. So A, dia pergi B dan dia akan jatuh sampai ke C. Alright. Even though you berada dekat 1 minute, you masih lagi boleh count, ya, boleh count. Tak ada masalah. Macam ini juga kita boleh nampak dia buat 1, dia buat 2, dia buat 3, dia buat 4 dan dia buat 5. This is not a matter of time frame, but then you have to understand all the concept. Because why? When you use this, alright, it is applicable to all time frame. Alright. Saya rasa sampai di situ dulu untuk malam ini. Alright. Yang ini saya akan uploadkan sebab kita bermula lewat, minta maaf. Kalau tidak, kita boleh pergi lagi. Tapi itu pun ini pun kita dah pun hampir 2 jam. Saya lihat ramai yang ada kerja besok dan sebagainya. Mata pun, saya tak apa FTT. Saya tidur 2-3 pagi, 4 pagi. Besok bangun tengah hari sikit. So tak ada masalah. The beauty of apa ni, the beauty of FTT, you boleh tidur bila-bila masa. Alright, jumpa lagi nanti ya. Yang ni saya akan upload ya. But remember dia punya apa ni apa saya nak cakap tadi. Remember dia punya yang ini ni pullback ini amat penting.
Bila kita tahu bagaimana bentuk pullback, kita tahu kita berada dalam fasa mana. Fasa pullback which is nanti akan berlaku satu ledakan. Itu yang sebenarnya. Alright, itu saja untuk malam ni. Jumpa lagi lain masa. Okey, sebab saya tahu ramai yang daripada sini pun dah makin kurang ya, daripada 780 orang, sekarang tinggal lagi 49 orang. Okey, ramai yang tarik diri mengantuk lah tu. Okey. Nanti yang ini saya akan letakkan dalam grup channel, grup apa ni klien dan juga grup ahli. Okey. Alright, itu saja untuk malam ini. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Jumpa lagi. Salam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.